Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Nur Atika binti Zainuddin. Hari ini saya dan kawan saya, Cinderella, akan mengupas isu-isu semasa daripada tema kesihatan yang bertajuk Mengapa Demam Denggi Semakin Meningkat Sejak Kebelakangan Ini dan cara-cara mencegah berlakunya demam denggi. Apa itu demam denggi? Menurut Kementerian Kesihatan Malaysia, demam denggi merupakan satu jenis penyakit jangkitan virus yang merebak melalui gigitan nyamuk igip yang telah dijangkiti. Pesakit akan mengalami tanda-tanda dan gejala selepas 5 hingga 6 hari gigitan nyamuk. Tanda-tanda anda telah terkena jangkitan nyamuk Aedes ialah demam, sakit kepala, sakit sendi, muntah, loya dan ruam. Sejak 6 minggu yang lalu, demam denggi mula menunjukkan trend peningkatan secara berterusan dengan purata meningkat sebanyak 80% setiap minggu. Persoalannya, mengapa demam denggi ini semakin meningkat? Faktor cuaca yang kering dan suhu yang tinggi menyumbang kepada peningkatan kes demam denggi. Menurut Jabatan Meteorologi Malaysia, bermula Mei hingga September 2020, Malaysia mengalami monsun barat daya yang akan menyebabkan kurangnya pembentukan awan yang menghasilkan hujan. Penularan nyamuk Aedes daripada telur ke peringkat nyamuk dewasa menjadi singkat sehingga 7 hari, menyebabkan populasi nyamuk ini semakin meningkat. Pada cuaca panas, nyamuk akan lebih aktif dan meningkatkan frekuensinya untuk menggigit mangsa. Cuaca yang panas dan suhu yang tinggi akan menyebabkan punca berlakunya demam denggi. Seterusnya ialah sikap masyarakat yang tidak cakna tentang kebersihan tempat pembiakan nyamuk. Umumnya, nyamuk mempunyai 2 spesies yang membawa virus Aedes iaitu igip dan Abopitus. Kedua-dua spesies ini membawa virus yang kuat dan berbeza tempat pembiakan. Nyamuk igip akan membiak di dalam rumah bersama manusia seperti langsir, baju, tempat letak kereta dan di bawah bumbu. Manakala untuk nyamuk Abopitus akan tinggal di luar rumah atau di sekitar rumah seperti dalam sampah yang bertakung dengan air, pokok yang berlubang. Sikap masyarakat yang tidak cakna tentang kebersihan dan tempat pembiakan nyamuk akan menyebabkan meningkatnya kadar demam denggi ini. Hai, salam sejahtera. Saya Cinderella Justin. Setelah melihat faktor-faktor yang menyumbang kepada pembiakan nyamuk Aedes, mari kita lihat pula cara pencegahan pembiakan nyamuk Aedes ini. Terdapat banyak perkara yang dapat dilakukan oleh rakyat Malaysia sewaktu Perintah Kawalan Pergerakan dilaksanakan oleh kerajaan pada awal Mac yang lepas sehingga pada saat ini. Antaranya ialah mengambil kesempatan untuk menghapuskan tempat pembiakan nyamuk Aedes dengan memeriksa, mencari, dan memusnahkannya. Langkah-langkah pembersihan haruslah diambil berat ketika melakukan proses penghapusan tempat pembiakan nyamuk Aedes ini kerana telur nyamuk Aedes dikatakan boleh hidup dalam keadaan yang kering selama 6 hingga 9 bulan dan boleh menetas seperti biasa. Seterusnya, rakyat Malaysia juga boleh memelihara haiwan peliharaan seperti ikan untuk mencegah pembiakan nyamuk Aedes. Seperti yang semua sedia maklum, ikan boleh mengurangkan bilangan jentik-jentik yang terdapat dalam kolam berdekatan dengan kawasan rumah. Selain itu, ambillah langkah terbaik untuk melindungi diri sendiri dan keluarga daripada digigit nyamuk ini untuk mengelakkan peningkatan kebarangkalian terkena penyakit demam denggi. Antaranya ialah dengan memasang jaring nyamuk di semua tingkap di dalam rumah dan memasang ubat nyamuk seperti ubat lingkaran nyamuk atau ubat nyamuk elektrik di dalam bilik atau di kawasan rumah. Kementerian Kesihatan Malaysia menjangkakan berlakunya peningkatan kes demam denggi bermula Jun sehingga September 2020. Oleh itu, orang ramai diseru agar meningkatkan tahap kebersihan di kawasan rumah masing-masing, terutama di kawasan takungan air dan di tempat yang berpotensi tinggi untuk menjadi tempat pembiakan nyamuk Aedes. Sesungguhnya, mencegah lebih baik daripada mengobati. Usaha membenteras nyamuk Aedes dan penyakit demam denggi ini adalah tanggung jawab kita bersama. Sekian daripada kami. Terima kasih.